Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Ad-Durrus Tsamin muka surat 37 baris 8 daripada atas. Wa qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu taala, dan disuruh hadir akan Ahmad ibnu Hanbal, maka berkata ia telah menerangkan dunia dengan ini laki-laki, maka dipakaikan dengan beberapa kain yang indah-indah dan diberi satu jariah. Jadi sambung perbahasan ataupun cerita berkaitan dengan peristiwa khalqul Quran, iaitu peristiwa di mana dipaksa oleh para pemimpin yang terpengaruh dengan fahaman Mu'tazilah ketika itu, memaksa para ulama untuk berkata Al-Quran itu makhluk. Maka sekarang ni tokoh ataupun kita kata hero dalam cerita ni hero dalam cerita ni berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal. Jadi Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal tegas tetap mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala bahwasanya Al-Quran itu bukannya makhluk. Bahkan sebahagian ulama disebutkan dalam cerita ni juga, kata ada yang mengatakan Quran itu makhluk kerana takut. Jadi kita bahas dari sudut hukumnya tak ada masalah. Bahkan kalau mengatakan benda-benda kufur sekalipun tapi disebabkan jaga nyawa, tak ada masalah, tak jadi kafir. Itu ada dalam perbahasan kitab usul fiqh. Kitab usul fiqh ada bahaslah. Dia bab jaga nyawa, bab jaga akal, jaga agama, jaga maruah dan sebagainya, dia ada banyak 5. Antaranya jaga nyawa. Jadi dengan sebab kalau seorang itu memaksa kita untuk menyebutkan sesuatu yang kufur ataupun menyebutkan sesuatu yang fasik ataupun menyuruh kita melakukan perbuatan yang fasik, maka hukumnya ialah tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Sebab apa? Sebab kita tak boleh nak tolak mudarat yang diberikan atas kita nanti, iaitu dia nak bunuh kita contohnya. Ni zaman Mu'tazilah ataupun pemerintahan yang dipengaruhi oleh Mu'tazilah ni, dia ni suruh ulama mengaku Al-Quran itu makhluk, dalam keadaan siapa-siapa yang tak sebut demikian dia akan dibunuh. Jadi diancam nyawa lah di situ. Maka tidak ada masalah kalau ulama mengatakan ketika itu Al-Quran itu makhluk, sama ada kata sungguh ataupun dengan hilah, tak ada masalah. Sebab dia i'tiqad kata Al-Quran itu memang baru, memang wajib kita kata Al-Quran itu baru.
tapi dari sudut cakapan di luar majlis ilmu, hukum dia haram. Maka sekarang ni dipaksa untuk bercakap benda yang cumanya ada ulama yang tetap bertegah kata Al-Quran ghairu makhluk, Al-Quran itu bukan makhluk, tetap bertegah juga. Contohnya Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. Maka sekarang ni dah Perdana Menteri yang keempat dah. Perdana Menteri yang keempat dah. Yang keempat ni baru sedar kata apa yang berlaku pada khalifah sebelumnya salah. Maka dia pun puji Imam Ahmad Ibn Hanbal, kata dia, dan disuruh hadirkan Ahmad Ibn Hanbal. Disuruh hadir ni makna suruh datang lah. Macam ni lah pemerintah, Perdana Menteri ke Sultan ke, dia nak panggil seseorang tu, dia panggil lah. Bukan panggil saja gitu ya, ada lah surat jemputan dia. Jadi Imam Ahmad Ibn Hanbal pun dapatlah surat jemputan. Ni kita panggil rekod. Ini surat jemputan ni nak bagi faham je. Bukan dia bagi surat sungguh. Tak tahulah dia minta hadir tu dengan surat ke, dengan wakil utusan ke. Wallahu a'lam. Cumanya dia minta suruh Imam Ahmad Ibn Hanbal mari. Maka berkata ia, siapa pemimpin akhir? Ingat lagi tu, Ja'far. Tu Al-Mutawakkil ala Allah, Ja'far. Jadi Ja'far ni kata telah menerangkan dunia dengan ini laki-laki. Siapa laki-laki itu? Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, pendiri mazhab Hanbali ataupun kita panggil Al-Hanabilah. Cuma sebahagian ulama mazhab Hanbali ni dari sudut akidah dia masalah sikit. Cumanya tak mempengaruhi ataupun tidak boleh dikatakan semua mazhab Hanbali tu mujassimah ataupun bukan ahlu sunnah, tak lah. Cuma sebahagian ulama sebahagian tu pun banyak jugalah, yang mana ulama mazhab Hanbali ni dia akidah dia mujassimah. Dia ada sebab dia, hikmah di sebalik tu, cuma saya tak ingat dia punya akibat jadi gitu tu sebab apa. Dia ada kaitan dengan perbuatan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ada perkataan ulama tu, cuma saya tak ingat. Sebab apa dia panggil kebanyakan ataupun ada di kalangan para ulama mazhab Hanbali yang para ulama mazhab Hanbali yang berfahaman mujassimah. Ada sebab dia, cuma kita tak ingat. Dia sebutlah kita lah. Dia seolah-olah macam ada satu akibat daripada perbuatan Imam Ahmad bin Hanbal sampai jadi macam tu mazhab dia dari sudut akidah. Adalah tu, cuma saya tak ingat. Kata mu'allif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dia kata, maka dipakaikan dengan beberapa kain yang indah-indah. Jadi pemerintah ni kaya, bagilah kain, bagilah pakaian yang serba mewah. Sebab dia telah menyelamatkan akidah kaum muslimin. Dia ni ibarat matahari yang menyinari dunia. Kata mu'allif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan diberi satu jariah. Jariah ni ialah hamba perempuan. Makna zaman Imam Ahmad Ibn Hanbal ni masih ada hamba. Sekarang ni wallahu a'lam zahirnya tak ada lah. Kita kata wallahu a'lam zahir tak ada ni sebabnya kok tiba-tiba ada ke kat belah-belah Afrika tu, wallahu a'lam lah. Cuma hak zahirnya banyak sekarang dah merdeka belaka dah, tak ada lagi hamba. Tapi boleh jadi sistem hamba akan kembali dengan sebab tawanan perang, boleh jadi, tak ada masalah. Wallahu a'lam. Batulah kitab fiqh ada bab hamba, babul itqi, bab pemerdekaan hamba, dan bab hukum-hukum berkaitan hamba masih lagi dibahaskan dalam kitab-kitab fiqh lama, walaupun zaman dia tu tidak ada hamba kerana mengikut tradisi perbahasan. Sampailah sekarang walaupun tak ada hamba, cuma kalau ada hamba gitulah hukum dia. Dia tersebut. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan maka tiada ia Imam Ahmad itu menerima dan menangis ia Ahmad Ibn Hanbal, tak terima. Dia tak mau terima. Ni sifat ulama lah, dia tak akan terima benda yang raja ataupun pemimpin beri ke dia. Allah hebat.
Kita ni kalau boleh nak mewah belaka, dia tambah kemewahan. Sebab apa dia gitu Sebab dia mikir kemewahan yang sebenarnya dapat di syurga. Kat dunia ni bukan tempat dia. Itulah Tok Dala rahimahullahu ta'ala. Dia pergi ke Bangkok yang kita cerita tu. Syarikat Toyota dia jemput Tok Dala rahimahullahu ta'ala ke Bangkok tu, beri hotel, beri makan sedap, balik pondok menangis. Nangis 7 hari 7 malam. Sebab takut kemewahan yang diberikan tu menyebabkan kemewahan syurga aku tak dapat. Dia muhasabah metahak tu. Padahal dari sudut hukum tak ada hukum haram pun, cumanya gitulah. Ulama ni dia bendahara pun dia rasa takut. Bendahara je dia rasa takut tu. Apa tak lagi haram dengan makruh lagi tinggal. Kita ni harus mujur haru. Bulah kau asal haru makruh pun boleh kata makruh je. Kita tu apa makruh tu macam haram dah. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, dan berkata ia Ahmad ibnu Hanbal, sejahtera aku daripada mereka itu pemimpin-pemimpin yang berfahaman Mu'tazilah itu, umurku sekaliannya. Dia cukup syukur dah, sejahtera selamat dah umurku daripada pemimpin-pemimpin yang berfahaman dengan Mu'tazilah yang nak suruh kata Quran tu makhluk. Cuma kita kata dalam perbahasan sifat kalam, Al-Quran memang makhluk. Sifat kalam yang di zat Tuhan itu yang qadim. Dia dah bagi contoh banyak dah sebelum-sebelum ni. Faham gitu je. Jadi Al-Quran memang baru. Cuma nak cakap di luar majlis ilmu, hukum dia haram. Dalam majlis ilmu boleh, sebab nak menyatakan hakikat dia, beza antara Al-Quran dan kalam Allah an-nafsi. Tu kata muallif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Dia kata apa? Mana tadi? Allahumma salli ala Muhammad. Mana dia? Kemudian hingga hampir umurku dibalai dengan mereka itu pemimpin tadi. Dibalai ni makna semua hampir seluruh hidup aku ni nak kena hadap mereka. Mujur mereka tu tak ada dah. Dan yang ada sekarang ni taubat dah. Hampir dibalai dengan mereka itu pemimpin tadi. Dan dengan dunia mereka itu pemimpin-pemimpin sebelumnya. Memaksa para ulama menyebutkan Al-Quran itu ghairu makhluk. Al-Quran itu makhluk. Makhluk ni diciptalah. Dan mereka sebut begitu ada sandaran dalilnya, bukannya ikut saya saja gitu Dan Imam Ahmad ibnu Hanbal mempertahankan kenyataannya Al-Quran ghairu makhluk. Al-Quran bukan makhluk juga dengan dalil. Sebab tu dia buat kata dulu, berlaku perdebatan antara Imam Ahmad ibnu Hanbal dengan Imam Ahmad bin Daud. Ahmad bin Daud dulu tu, sampai Imam Ahmad bin Daud tu kalah dengan Imam Ahmad ibnu Hanbal. Ini murid Imam Asy-Syafi'i. Murid Imam Asy-Syafi'i iaitu Imam Ahmad ibnu Hanbal. Bahkan Imam Ahmad ibnu Hanbal, kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Muqaddimah Al-Majmu' dia kata inilah antara murid yang menukilkan pandangan qaul qadim Imam Syafi'i. Itu Imam Ahmad ibnu Hanbal. Dan Imam Ahmad ibnu Hanbal dalam masa yang sama dia pendiri mazhab Hanbali. Makna dia faqih dan muhaddis. Dia ahli hadis lagi pula faqih, orang tok bekok. Kata muallif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, kemudian ditinggalkan Imam Ahmad itu kain persalinan itu. Kemudian ditinggalkan Ja'far tadi kain persalinan itu. Mana kain yang diberi oleh Ja'far, pemimpin yang terakhir yang keempat ni, dia tolak. Kemudian dikembalikan, dibalik, tak mau. Itulah sifat ulama turun-temurun, memang gitulah. Pemimpin nak bagi apa, dia tak mau. Biarlah dia ni duduk tak mewah mana, asal cukup makan sudah. Tu dia panggil qanaah, zuhud. Cukup apa yang ada. Itu pun sepatutnya gitulah.
Qanaah, cukup apa yang ada. Zuhud, apa yang ada dalam dunia ni yang kita dapat sudah mencakupi keperluan. Nah, selesai lah, tak payah cari lebih lagi. Nah, cari lebih tak boleh lah, bukan tak boleh, pilihan sendirilah. Cumanya para salafus salih dia tak pilih lah kemewahan tu. Dia sanggup susah payah. Sebab tu susah nak jumpa tugu-tugu rumah besar payah. Rumah cukup ada. Kalau besar tu je lah, tak ada apa. Tak ada nampak besar lagi ke, tak ada. Dia mikir dalam otak dia, fikir umat banyak. Jadi duit tu diserah pondok dia buat urusan pondok, urusan belajar, bukan untuk dia sendiri. Kata muallif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, kata Bishr al-Hafi, tiada seorang yang terlebih kuat atas berkata umpama kata Ahmad di dalam ketika percubaannya itu. Ketika percubaan suruh berkata dengan khalqul Quran. Khalqul Quran ni Al-Quran makhluk lah. Jadi Bishr al-Hafi dia puji Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. Sebab zaman Imam Ahmad Ibn Hanbal tidak ada seorang pun ulama yang kuat mempertahankan kata Al-Quran. Mana dia gagahkan diri dia, dia teguhkan hati dia. Bukan makhluk. Dan terbukti sampai pemerintahan keempat. Imam Ahmad masih hidup lagi dan dia masih berpegang dengan benda tu, dan khalifah yang keempat ikut dia. Tu maka adalah pada ketika itu, pada ketika Ahmad Ibn Hanbal kuat pendirian itu, diberikan maqam al-anbiya, bukan jadi nabi, maknanya pahala besar. Pahala besar. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam kata al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Jadi para nabi kalau atas ni, ulama bawah dia. Bukannya ulama jadi nabi, bukan. Mana maqam anbiya ni maqam nabi-nabi, ulama semua maqam nabi-nabi belaka, dengan makna maqam selepas nabi. Bukan sama taraf dengan nabi jadi nabi, bukan. Pahala besar pertahankan benda hak, susah tu. Jenuh nak berdebat. Dengan kerana inilah menyuruh Imam Syafi'i, ni guru dia, pendiri mazhab Asy-Syafi'iyah, kepada Baghdad. Dihantar orang suri ke Baghdad jumpa Imam Ahmad Ibn Hanbal, minta baju yang ia Imam Ahmad pakai tak kala dipukul akan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dia minta baju yang dipukul ketika dipukul Imam Ahmad Ibn Hanbal. Yang kita cerita minggu lepas, apabila dipukul 15 kali sehingga terlondeh kain dia, maka ada tangan emas yang menyambut kain tersebut dan angkat semula. Tangan emas tiba-tiba tu, Allah wali. Imam Ahmad Ibn Hanbal waktu pemerintahan Perdana Menteri hak pertama tu, dia nak utuskan seseorang nak bunuh Imam Ahmad Ibn Hanbal. Imam Ahmad doa saja, esok tu makmun tu mati. Wali tak wali, mustajab doa. Jadi sekarang ni Imam Syafi'i nak mengambil keberkatan daripada pakaian Imam Ahmad Ibn Hanbal, murid sendiri. Jadi tidak ada istilah ilmu murid tidak boleh melebihi guru, ahwal murid tidak boleh melebihi guru, tak ada. Boleh jadi murid dengan guru sama, boleh jadi murid alim lagi pada guru, boleh jadi guru alim lagi pada murid, boleh berlaku. Dan guru ni biasanya mengharapkan murid dia lagi alim pada dia lah, supaya dia tu lebih banyak mewarisi ilmu tu untuk akan hadapan. Guru yang betul dia gitulah harapnya, bukannya begini, tak boleh beri ilmu banyak-banyak, takut dia ni lawan aku, tak boleh gitu. Biasanya silap lagi tu. Biasa dengar dialog-dialog tu kat silap ni bukan silap, ni ilmu agama ni. Jadi beri semua tak ada kedekut apa. Dia alim pada kita, alhamdulillah, dia boleh sembah ilmu.
Kita bukan boleh pergi belakang. Kita duduk sini je lah lagi. Tak boleh dah pergi Kelantan, Pahang, Selangor. Tak boleh dah nak berdakwah situ, kita sini lah. Jadi kalau kita mengajar orang sampai alih, dia duduk Selangor boleh mengajar Selangor. Dia duduk Kedah, dia juga mengajar Kedah. Tu ni tambah apa? Oh, takut dia nanti lebih alim pada aku. Oh, tak jadi gitu. Kata mu'allif rahimahullah ta'ala, maka dikirimkan akan ia akan kain itu kepada Imam Syafi'i. Maka diberilah, maka mengambillah Syafi'i akan baju itu, dibasuhnya Imam Syafi'i, dan minum ia Imam Syafi'i akan air basuhan baju tu. Apa ni? Berkat lah. Jadi ni bukan khurafat. Ni sehari kan bukan sunnah lah apalah, khurafat benda ni. Khurafat mendatang apanya. Dia bukan minta ke Tuhan. Ni nak berkat ni wasilah sesuatu untuk sampai ke Tuhan, untuk dapat kebaikan Tuhan. Ni kan bid'ah habis cerita khurafat. Apa minta ke Imam Ahmad punya baju tu untuk dapat keberkatan? Khurafat minta ke Tuhan. Berkat-berkat ni minta ke Tuhan. Nak sembuh penyakit minta ke Tuhan, minta ke Imam baju penyakit apa, pakaian Imam Ahmad Allah. Ni minum ni sehari dia akan sebut untuk buat berubat orang dengan air, bekas air tu. Kalau zaman kita tak khurafat ke tu? Orang tuduh khurafat lalu. Zaman khurafat. Umat Malaysia ni syirik banyak sangat tu, leceh. Tu kena ada seminar khurafat sebab kita terlalu khurafat. Tak tahu. Kalau zaman dulu betul ya, zaman dulu orang Melayu memang banyak khurafat. Zaman sekarang orang banyak kenal agama dah. Khurafat ke mananya? Kata mu'allif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia minum. Lepas tu? Minum ia akan airnya, kemudian maka ditaruh yang lebih basuhan tu di dalam kaca. Siap simpan lagi. Kalau kita ke habis khurafat lalu, simpan apa? Ni bukan berkat Nabi, ni berkat ulama. Dia kata Nabi dengan ulama tak sama pula dah. Kalau sahabat tu memang betul lah, sahabat tu perlu Nabi simpan darah Nabi, dia minum. Tu lain cerita lah. Ni yang ulama ni boleh tak? Boleh. Asalkan ulama sungguh lah. Ni kan tak apa nak ulama mana, kita ambil penjahat mana. Tak jadi gitu. Lepas tu kalau kita tahnik contohnya, pergi jumpa orang soleh, pergi jumpa ulama supaya dapat berkat tu ya. Bukan duk khurafat apa pun. Kata mu'allif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Betul? Kemudian ditaruh dalam kaca, maka tiap-tiap sakit daripada sahabatnya, sahabat Imam Syafi'i, diberi sedikit daripada air itu, air basuhan tu. Maka apabila disapu pada tubuh sahabat yang sakit tadi, jadi hilang sakitnya. Jadi kalau orang yang akidah tak betul, dia akan kata gini, ni khurafat. Ada pula bekas air basuhan Imam Ahmad tu boleh menyembuhkan. Tu tak faham. Yang menyembuhkan tetap Allah Ta'ala. Siapa kata air tu yang menyembuhkan? Tu kafir lah. Tabiat air menyembuhkan, kafir lalu. Ataupun fasik. Jadi kita i'tiqad Allah menyembuhkan, cuma ini berkat wasilah untuk dapat Allah Ta'ala menyembuhkan dia. Sebab kita ni ada usaha ikhtiar. Memang sejak azali Allah Ta'ala sudah kehendak apa yang akan berlaku, sembuh macam mana. Cuma kita sekarang ni tak tahu ilmu Tuhan ni apa yang akan datang, tak tahu kehendak Tuhan apa yang akan berlaku. Maka kita pun usaha. Salah satunya ambil berkat. Lepas tu contoh kalau malam Yasin lah. Malam Khamis malam Jumaat tu orang baca Yasin, orang pakai mari botol. Buat apa tu? Untuk ambil berkat Quran. Ayat Quran yang dibaca masuklah itu jadi berkat. Ayat Yasin ni panggil ayat Yasin. Ataupun orang nak mengandung ke apa ke, nak bagi pemudah urusan, dia buat bagi air, suruh tiup. Tu untuk berkat. Itu apa baca lah apa benda Fatihah ke, kursi ke apa.
tu sembuh sungguh. Bukan sembuh sungguh tu sebab kita, sebab Tuhan. Kalau perasan pula, oh aku tiup, oh aku ni wali juga. Jangan gitu. Wali juga aku ni, sebab aku air tu tiup ni, air dia diminum sembuh. Duk berasa wali masalah juga. Kata muallif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, dia bagi minum sampai sembuh. Tu. Dan demikian lagi melihatlah Imam Syafi'i akan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tidurnya, tidur Imam Syafi'i. Ulama mimpi Nabi biasa dah. Itu mimpi ulama jarang, mimpi Nabi lagi jauh. Tak tahulah kalau tuan-tuan mimpi Nabi kita cakap diri sendiri ni. Mimpi ulama jarang-jarang. Apalagi mimpi Nabi SAW lagi jauh lagi kita. Tapi kena ada cita-cita lah. Sebelum mati paling kurang sekali, macam pergi haji umrah. Haji umrah paling kurang sekali. Ni pun kena ada cita-cita. Walaupun kita ni fasik tahap mana pun, harapnya adalah mari sekali sebelum mati. Tu. Sebelum tengok betul-betul di akhirat tu. Maka bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langkau tu. Langkau berbaring tu. Sila. Langkau teruk tu. Nak sebab khatam punya. Kata qila. Kata sebagian ulama. Melihat seorang pada tidurnya, pada tidur seorang akan Ahmad ibn Hanbal. Dia mimpi Nabi, mimpi Ahmad ibn Hanbal. Maka berkata ia seorang tadi, apa diperbuat Allah bagimu, bagi Ahmad ibn Hanbal? Katanya, kata Ahmad ibn Hanbal, diampun bagiku, diampun dosa. Tapi dosa hak ulama buat dengan dosa kita ni lain. Dia tak sembahyang duha berasa dosa dah. Dia tak cukup zikir waktu hari tu berasa dosa dah. Kita relax dalam duduk. Pas Ramadan tak ada lah witir, kita relax. Kalau mereka tak buat witir, masalah. Kita Ramadan witir, pas Ramadan 1 Syawal habis dah witir. Jadi witir kita ni setahun sekali juga. Bila setahun sekali tu Ramadan ni, pas Ramadan tak ada dah witir. Apa sebab tu imam tak buat? Habis kita nak tunggu tu imam buat. Dia disunat jemaah ni semai witir Ramadan dia. Kalau nak buat tiap-tiap hari selain bulan Ramadan tak sunat. Bila tak sunat, khilaf ulama dapat 27 darjat ke tidak? Khilaf. Kalau witir Ramadan tak ada khilaf 27 darjat. Bahkan diganda pula sebab dia bulan Ramadan. Berkata ia seorang lelaki tadi. Kemudian berkata ia seorang lelaki, bagiku hei Ahmad, dipukul akan dikau kerana aku kata, kerana aku kataku. Sini ada ni. Berkata ia bagiku hei Ahmad. Berkata ia bagiku hei Ahmad, dipukul akan dikau kerana aku kataku. Bahkan hei Tuhanku, maka firman Allah Ta'ala, ini muka aku tindih olehmu kepadanya, sungguhnya telah aku haruskan bagimu. Ni ada jatuh ni. Ini kitab kita pun kosong. Kita dulu pakai kitab satu lagi tu ada tu, kita tulis tu. Tak ingat dah tulis apa tu. Kemudian berkata ia bagiku hei Ahmad, dipukul akan dikau kerana aku kataku. Sudah itu. Kerana aku kataku. Mana pula? Hari tengok lain ni. Kita tak tahu ni. Kita dobik kita kat rumah. Hal satu lagi main kita. Tak tahu ni. Ni wallahualam. Dan demikian lagi melihat Imam Syafi'i akan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tidurnya, tidur Imam Syafi'i. Jadi mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata, maka bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, kirimkan surat olehmu Syafi'i kepada Abi Abdillah. Siapa Abi Abdillah? Imam Ahmad ibn Hanbal. Sebab nama anak sulungnya Abdullah, jadi nama kunyah pun Abu Abdillah.
Maka sampaikan salamku kepadanya, kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal. Sampai Nabi kirim salam. Tu dalam mimpi lah, bukan dalam luaran yang Allah ni, bukan. Bukan dalam jaga, dalam mimpi sahaja. Dalam mimpi pun kalau Nabi SAW kirim salam tu kira hebat dah tu. Tak mimpi tak apa. Contoh kalau seorang pada kita ni mimpi Nabi, lepas tu Nabi suruh kirim salam ke kawan kita tu. Hebat dia. Tu Kata mu'allif rahimahullahu ta'ala, dan katalah olehmu lagi akan dicuba dan diseru kepada berkata dengan khalqul Quran. Dia bagi tahu siap-siap dah sebelum kejadian khalqul Quran. Quran itu makhluk. Dia kata Imam Ahmad Ibn Hanbal akan diuji satu hari nanti dengan fitnah khalqul Quran, dengan fitnah Al-Quran itu makhluk. Jadi sekarang berlaku sungguh pada Imam Ahmad Ibn Hanbal. Mana sebelum tu sudah dimimpi oleh Nabi mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap sedemikian kepada Imam Syafi'i. Maka kata mu'allif, dan diseru, maka jangan ia Imam Ahmad tadi perkenankan, jangan dia terima, jangan dia setuju. Jangan dia setuju. Jadi Nabi SAW pesan dalam mimpi. Jadi mimpi ni dia bukan wahyu, dia bukan hukum. Mimpi-mimpi ni bukan hukum, tapi dia tu dia panggil satu bisyarah, satu berita gembira. Dia bukannya boleh hukum, tapi itu satu berita gembira ataupun satu benda yang nak diberikan, nak beritahu benda yang akan datang berlaku apa. Sebab tu dia ada ilmu tafsir mimpi. Cuma ilmu tafsir mimpi ni jarang dikuasai lah. Nabi Yusuf alaihissalam boleh tafsir mimpi, Nabi SAW boleh tafsir mimpi. Ulama yang boleh tafsir mimpi Al-Imam Ibn Sirin rahimahullah, tabi'in. Dia boleh tafsir mimpi. Ada kitab tafsir mimpi, ada. Kalau mimpi sekian-sekian, insya-Allah akan berlaku sekian-sekian. Ada. Cumanya kita ni tak usah ambil tahu sangat kan, takut pula ni. Aku mimpi ular, ada apa ular? Padahal tak ada apa pun. Itu boleh jadi, boleh tak jadi, bukan pasti jadi. Tu Kata mu'allif rahimahullahu ta'ala, dia kata, kemudian maka diangkatkan akan ia, akan dia lah, bukan akan ia. Maka diangkatkan akan dia maka diangkat ni makna diutuskan. Bukan. Maka diangkatkan bagi Ahmad Ibn Hanbal tu, diangkat akan dia, ataupun gini, diangkatkan bagi Imam Ahmad Ibn Hanbal ilmu Imam Ahmad Ibn Hanbal hingga hari kiamat. Diangkat ni makna masyhur. Sebab itu sampai sekarang ada mazhab Hanbali. Imam mujtahid ni berlambak, berpuluh-puluh, bahkan boleh jadi ratusan. Tapi yang kekal sampai sekarang 4 mazhab saja. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Diikut turutan tu. Tu dia panggil ikut turutan secara sistematik dia panggil. Kalau orang nak bahas mazhab 4 contohnya, dia akan mula Hanafi dulu, kemudian Maliki, kemudian Syafi'i, kemudian Hanbali. Dia tak boleh Hanbali dulu tak boleh, dia tak ikut disiplin lah dia panggil. Kemudian kata mu'allif rahimahullahu ta'ala, maka menyuruhlah Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal, suruh buat apa yang Nabi buat tu, suruh buat tu. Maka disuruh membawa surat serta Rabi', mana dikirim utusan kepada murid yang bernama Rabi'. Rabi' ni pun salah satu daripada murid Imam Syafi'i yang meriwayatkan qaul qadim Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka tatkala sampai kepada Ahmad Ibn Hanbal, diberi surat itu, surat yang dikirim Imam Syafi'i. Maka berkata Rabi', berilah hak bisyarah, yakni menyukakan. Berkata Rabi', beri hak bisyarah, yakni berilah berita kegembiraan, berita yang menyukakan. Maka ditinggalkan baju, diberikan kepadanya. Maka berkata Rabi', beri hak bisyarah, yakni menyukakan. Maka ditinggalkan baju. Ditinggal ni mana?
diberikan, ditinggal mana? Ditanggalkan, bukan ditinggalkan, ditanggalkan baju dan diberikan kepada Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Ya, Imam Syafi'i nak itulah. Dia bagi utusan, dia utuskan murid dia Imam Rabi' suruh pergi kepada Imam Ahmad bin Hanbal, pecah baju, nak ambil baju yang disambut tangan emas tadi. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, habis dah cerita ni, selesai. Satu muka lebih dah. Selesai cerita berkenaan dengan khalqul Quran. Al-Quran itu makhluk. Kemudian sekarang ni dia nak bahas pula sifat ma'ani secara umum. Dia ulang baliklah, sebab akidah ni perlu ulangan, tikrar, perlu kepada takrar, perlu kepada ulangan, supaya sabit i'tiqad sungguh. Lepas tu Imam Syarqawi rahimahullahu ta'ala sebut, kata dia, al-jahlu fi hadzal fanni khatarun azimun. Jahil dalam bidang usuluddin ni, akidah ni, ialah bahaya yang cukup besar. Tu maka diulang. Maka inilah 7 sifat, iaitu kudrat dan iradat dan ilmu dan haya dan sama' dan basar dan kalam, dinamakan sifat ma'ani. Kudrat berkuasa, iradat berkehendak, ilmu pengetahuan, hayat berhidup, sama' pendengar, basar melihat, kalam berkata. 7 sifat. Sifat ma'ani Allah tidak terbatas, cuma yang 7 ni ialah untuk dia panggil ummahatus sifat, ibu bagi sifat-sifat yang lain, wakil dia. Tu wakil dia. Maka arti sifat ma'ani itu, dia pun bagilah tahu definisi, padahal dulu dah bagi tahu dah, dia ulang balik. Kullu sifatin mawjudatin qaimatin bimawjudin aujabat hukman, iaitu tiap-tiap sifat yang mawjud. Sifat ma'ani ni sifat yang ada. Macam kalau kita ni hijau, hitam, busuk, masin, masam, tu semua ada tu. Tu sifat ma'ani kita ni, sifat ma'ani Tuhan. Pada zihin ni akal. Maknanya dalam akal kita mensabitkan benda tu ada, sifat ma'ani tu ada. Dan pada kharij ni reality. Sekarang ni di luaran kotak kita, di luar akal kita pun kata sifat ma'ani tu ada, dalam kepala otak kita pun kata sifat ma'ani tu ada. Macam merah dan biru, dalam kepala otak kita pun kata dia ada, di luaran sungguh pun dia ada. Kalau dia ada sungguh lah, kalau tak ada lah, merah biru tu. Sifat Tuhan di luar realiti pun ada, dalam kepala otak pun ada. Berdiri dengan mawjud, yakni yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Berdiri mana ada. Tadi sifat yang jenis ada, sifat yang ada lagi pula ada di zat Allah Ta'ala. Bukannya sifat saja tanpa ada di zat. Macam merah tu ada, cuma sekarang ada tak? Sekarang ni tak ada contohnya. Jadi setakat sifat ma'ani ni bukan setakat sifat tu ada tak, bahkan dia ada di zat Tuhan. Bukan ada semata-mata tanpa ada zat, tidak. Tu mewajibkan hukum. Jadi sifat ma'ani ni dia mewajibkan dengan makna ada hasil, ada natijah dia, ada sebab yang lain yang akan disebutkan, akan ada sebab lain yang akan muncul. Apa dia? Yakni manakala berdiri, yakni ada ia sifat ma'ani pada zat, maka menyabitkan zat itu hukum. Apa hukum? Iaitu sifat ma'nawiyah. Noktah. Jadi sifat ma'ani, kalau bahasa kita nak mudah fahamnya, sifat ma'ani bila sabit di Tuhan akan lahirnya ma'nawiyah. Lahir ni bukan terbit gitu, rong itu kan. Nak bagi faham ni. Tu macam kita kata kita ada pakaian, kita ada baju, diri kita ni, zat kita ni ada, baju kita ni ada, kita pun pakai baju. Tubiklah sifat keadaan yang berpakaian. Jadi kalau kita tak pakai baju, ada tak sifat keadaan yang berpakaian? Tak ada.
Kok mana ada keadaan seseorang yang berpakaian? Kok mana ada tu? Sebab kita pakai baju. Kita ni kulit kita hitam, dan tubik satu sifat lagi, keadaan yang hitam. Keadaan yang hitam. Jadi keadaan yang hitam tak akan muncul melainkan kita hitam. Itu sifat ma'nawiyah. Dia adik-beradik ataupun pelengkap kepada sabit yang sifat ma'ani. Cuma ma'nawiyah ni, dia ma'nawiyah ni biasa orang mengajar kata dia yang paling senang, padahal dia paling payah. Payah tak payah lah, senang juga. Cuma daripada semua sifat ni, ma'nawiyah yang leceh sekali nak kena terang. Sebab orang tak faham, dan orang silap faham antara ma'ani dengan ma'nawiyah. Sebab apa? Pertamanya sebab isu terjemahan. Ma'ani kudrat, terjemahnya kuasa. Lepas tu ma'nawiyah kaunuhu qadiran, terjemahnya keadaan Allah yang berkuasa. Apa beza kuasa dengan berkuasa? Kalau orang baca sendiri tak faham. Kaunuhu irada, apa? Irada orang terjemah berkehendak. Kemudian kaunuhu muridan, keadaan Allah yang berkehendak. Apa beza? Tak sama pun, sama ya. Ilmu, pengetahuan. Kaunuhu aliman, keadaan Allah yang mengetahui. Bukan. Kalau ilmu orang terjemah mengetahui. Ilmu mengetahui. Kaunuhu aliman, keadaan Allah yang mengetahui. Apa beza? Jadi bila berlaku terjemahan begitu, menyebabkan orang tak faham ma'ani ma'nawiyah apa beza. Bila tak faham, dia pun kata etikot sudah lah. Asal etikot dah lah. Dia bezanya sifat ma'ani ni ialah nak membezakan kita dengan Mu'tazilah. Sifat wujud, sifat nafsiyah wujud tu nak membezakan kita dengan mulhid, dengan orang yang tidak bertuhan, tidak mengakui kewujudan Tuhan. Sifat salbiyah, apa dia? Wahdaniyah, qiyamuhu bi nafsihi, qidam baqa' itu nak menolak pandangan agama ataupun mazhab yang mengatakan Allah itu ada dua, Tuhan tu ada dua, Tuhan ada tiga, tu dengan wahdaniyah. Tuhan ni baharu. Ada pandangan yang kata gitu, nak tolak dengan sifat qidam baqa'. Allah Ta'ala ni duduk di satu tempat, nak tolak pahaman tu dengan mukhalafah lil hawadith. Allah Ta'ala itu masuk dalam tubuh Nabi Isa, tolak dengan qiyamuhu bi nafsihi. Tu sifat 20 ni dia panggil ummahatus sifat, ibu dia tu. Nak tolak pahaman tak betul. Kalau ma'ani nak tolak Mu'tazilah yang mengatakan ma'ani tak ada di Tuhan. Allah Ta'ala berkuasa tanpa ada kudrat. Allah Ta'ala berkehendak tanpa ada iradat. Allah Ta'ala mengetahui tanpa ada ilmu. Gitu. Itu Mu'tazilah. Kita tidak begitu. Kita Allah Ta'ala mengetahui dengan sifat ilmu. Allah Ta'ala berkuasa dengan sifat kudrat. Allah Ta'ala berkata-kata dengan sifat kalam. Allah Ta'ala mendengar dengan sifat sama' pendengaran. Itu ada sunnah. Jadi ma'nawiyah ni apa pula? Ma'nawiyah ni pelengkap ma'ani saja. Ma'nawiyah ni pelengkap ma'ani saja. Sebab ma'nawiyah ni ada dua. Satu yang ijma' ulama, satu yang khilaf ulama. Yang ijma' ulama ni Mu'tazilah mengaku, Ahli Sunnah mengaku, Qadariyah, Jabariyah, yang lain. Iaitu apa? Allah Ta'ala berkuasa. Hak tu siapa ingkar kafir. Itu ma'nawiyah yang ijma' ulama. Allah Ta'ala itu berkata-kata, siapa ingkar kafir, kerana itu ayat Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Siapa yang mengatakan Allah Ta'ala tidak hidup, kafir. Ijma' kata Allah Ta'ala hidup. Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Ahli Sunnah. Siapa yang i'tiqad Allah Ta'ala itu tidak mendengar, kafir. Wajib i'tiqad Allah mendengar, kerana Allah Ta'ala sebut wa huwas sami'ul basir. Itu yang kafir tu, sebab Quran sebut. Itu yang ma'nawiyah yang ijma' ulama. Yang kedua ialah ma'nawiyah yang khilaf ulama. Yang khilaf ulama ialah sesama ahli sunnah saja, tak masuk Mu'tazilah. Sebab Mu'tazilah dia tidak mengiktiraf ma'ani.
Jadi bila tidak mengiktiraf ma'ani, mana nak boleh ada maknawiyah tu? Tak ada lah perbahasan maknawiyah bagi dia. Maknawiyah yang kedua, maknawiyah yang pertama tadi Mu'tazilah sabit sebab berkuasa berkehendak, dia pun kata. Cuma beza dengan kita ada sifat ma'ani, dia tak ada sifat ma'ani. Dia semua dengan zat. Allah berkuasa dengan zat, Allah melihat dengan zat, Allah berkata-kata dengan zat, Allah hidup dengan zat, Allah mendengar dengan zat, Allah melihat dengan zat, semua zat. Itu Mu'tazilah. Kita Allah melihat dengan sifat penglihatan, Allah mendengar dengan sifat pendengaran, sifat ma'ani gitu. Bila kita sabit sifat ma'ani, maka lahir maknawiyah yang nombor 2. Hak ni khilaf, sama ada sabit sungguh ke ataupun tidak. Itu khilaf. InsyaAllah ta'ala sambung pada minggu depan perbahasan berkaitan dengan maknawiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.